vlog selanjutnya. Oke, dadah. Hadrat Abu Osman berkata, saya berada bersama Sayyidina Salman radhiyallahu anhu di bawah sepohon pokok. Beliau memegang sebatang dahan kering dari pokok tersebut, lalu menggoncang-goncangkan dahan tersebut sehingga daun-daun pada dahan itu gugur. Kemudian beliau berkata kepada saya, wahai Abu Osman, mengapa kamu tidak bertanya sebab saya berbuat begini? Saya bertanya, beritahulah mengapa kamu berbuat begitu? Beliau menjawab, beginilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di hadapan saya semasa saya bersama-sama baginda Rasulullah SAW di bawah sebuah pokok. Baginda SAW telah mengambil sebatang dahan kering dari sebuah pokok, lalu melakukan sebegini sehingga semua daun gugur. Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya kepada saya, Salman, mengapa kamu tidak bertanya sebab saya berbuat begini? Sahutku, beritahulah mengapa Tuan berbuat begitu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila seorang Islam mengambil wuduk dengan sempurna, kemudian dia menunaikan salat 5 waktu, maka gugurlah dosa-dosanya seperti gugurnya daun-daun ini. Kemudian baginda SAW membaca ayat yang berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salah tarafin naha wa zulfa minal layl innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat pada 2 bahagian siang, pagi dan petang, dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya daripada waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu, terutamanya salat, akan menghapuskan dosa. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang demikian menjadi peringatan bagi orang yang ingin mendapat peringatan. Surah Al-Hud ayat 114. Keterangan, amalan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Salman radhiyallahu anhu merupakan satu contoh amalan yang paling kecil, bukti kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang dalam percintaan, maka setiap gerak-geri orang yang dicintai akan disukai dan hati juga ingin melakukan setiap perkara menepati seperti yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Seseorang yang pernah mengecapi kelazatan cinta sahajalah yang mengetahui hakikat ini. Dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya para sahabat radhiyallahu anhum akan menunjukkan tingkah laku baginda sallallahu alaihi wasallam sama seperti semasa baginda sallallahu alaihi wasallam sabda. Memang sukar sekali untuk mencatatkan kesemua hadis yang menerangkan kepentingan solat dan pengampunan dosa melalui amal soleh. Sebelum ini juga telah dinyatakan pelbagai riwayat tentang perkara ini. Para alim ulama telah membatasi keampunan itu kepada dosa kecil sahaja, sebagaimana yang telah diketahui sebelum ini. Namun hadis ini tidak membataskan dosa kecil atau besar. Sebaliknya, hanya menyebut dosa secara umum. Semasa mengajar almarhum ayah saya telah memberi 2 sebab utama berhubung dengan perkara di atas. Pertama ialah tidak mungkin seseorang mukmin akan membiarkan dirinya menanggung dosa besar secara berterusan. Sebagai seorang Islam, pertama sekali sukar untuknya melakukan dosa besar, dan sekiranya dia telah melakukan dosa besar, maka jiwanya tidak akan merasa tenang tanpa bertaubat. Inilah tuntutan sifat sebagai seorang Islam yang sejati. Apabila terlaku dosa besar, maka dia tidak akan merasa tenang selagi tidak dibersihkan dengan tangisan dan penyesalan. Sebaliknya, dosa kecil biasanya tidak disedari dan kekal ditanggung oleh kita. Dosa kecil ini akan terampun dengan